Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia? Malam ini saya ingin menceritakan satu lagi topik yang saya kira hampir 80% daripada kita tak tahu. Jadi termasuklah saya juga dah belajar benda ni, tapi cuma tak mengharapkan dia mendapat satu sambutan di luar negara. Sebenarnya mereka sudah banyak menceritakan bukan sambutan yang positif, tapi sambutan yang agak rebellious. Tak rebellious, maksudnya banyak penyesalan daripada manfaat. Jadi anda sekalian tolong dengar dan ambil nota ni dan cerita pada anak-anak kita. Semoga bila kita tak ada besok, mereka dapat memperjuangkan lagi apa yang tengah permodenan jalankan semua projek-projek mereka tanpa kita sedari. Yang ni 70 tahun dahulu mereka sudah tahu yang kes ini adalah kes yang akan membawa bahaya kepada ramai rakyat seluruh dunia, termasuk bukan manusia saja, bahkan binatang dan juga ni tumbuh-tumbuhan, minum-minuman, hampir semua sekali. Saya sekejap lagi nak cerita, sebenarnya kita dah masuk bahan-bahan kimia ni dah lama dalam badan kita sejak kita dilahirkan, bahkan dalam perut ibu lagi. Kalau salah-salah bulan dia dah masuk. Sampai macam tu sekali. 70 tahun dahulu secara tidak sengaja satu gergasi besar company kimia yang membuat bahan-bahan kimia namanya DuPont. Pernah dengar DuPont? Pernah dengar 3M? Pernah dengar kan? Di company-company ni selain daripada yang ada kenal apa dia buat, tapi dia juga terjumpa secara tak sengaja pada 1938, namanya Forever Chemical kita yang panggil, tapi nama asasnya atau nama chemicalnya ialah PFAS. Kalau saya sebut pun, saya sendiri pun nak ingat pun agak berbelit mulut. Ataupun polyfluoroalkyl substance. Itu yang dinamakan secara ringkas, you ingat PFAS. Boleh? Ingat lagi sekali, PFAS. Sebab PFAS ni, nama ringkasnya, adalah akan menjadi satu nama yang kita walaupun belum advanced country yang betul-betul advanced, sebab advanced country semua dah tahu cerita ni. So kita kena belajar sebab chemical ni atau kimia ni adalah satu chemical yang tak akan lupus kalau orang kata selama-lamanya pun boleh. Sebab ada kajian mengatakan paling minima 70 tahun baru dia nak lupus setengah daripada macam plastik juga. Ingat tak, plastik tu sampai berapa ratus tahun tu tak? Itu pun satu gejala lain pula, satu masalah lain. Tapi ditambah pula dengan cerita yang lebih halus yang you tak sedar, saya tak sedar. Sebab apa? Dia dulu-dulu lagi dijumpa dalam satu pembuatan Teflon. Pernah dengar Teflon? Sebab tu saya pernah buat cerita pada anda sekalian yang menjadi agak orang kata apa, macam kontroversi kan. Banyak orang kata, dok, macam mana saya punya periuk ni, macam mana. Kita habiskan cerita. Memang asal usulnya inilah dia, antara DuPont punya keluaran dulu, satu bahan yang boleh lawan panas, yang tak akan lekat. Dia Teflon, lepas tu dijual untuk orang bomber ni, yang lawan api ni, faham tak? Firefighter. Jadi abang-abang bomber kita tu, kalau masa dia orang training tu saja dah cukup. Bila keluar buih tu, dia punya foam tu bila dia tembak kan, itu foam tu semua tu ada bahan-bahan yang dipanggil PFAS ni. Sebab dia boleh lawan api pun. Lawan api boleh, lawan air boleh, lawan apa, matahari boleh. Jarang-jarang ada bahan-bahan di dunia ni yang boleh lawan 3 sekali. Selalunya kalau dia tak tahan ataupun dia boleh tahan dengan air, dia tak boleh tahan dengan api. Kalau boleh tahan dengan api, dia tak boleh tahan dengan panas yang terik matahari ataupun masalah-masalah seperti apa saya kata tadi, air. Okey, so anda kena tahu kalau kita pakai raincoat, pakai baju hujan tu, yang lawan hujan tu, bila air tak orang kata apa, dia waterproof semua tu. Jadi kalau waterproof dan sebagainya, bahaya. You kena tahu lagi sekali apa saja yang boleh lawan api, apa saja yang boleh lawan air, kilas air, atau lawan matahari, kilas matahari, macam sunscreen, macam kita pakai inilah makeup dan sebagainya yang lawan air, lawan matahari. Ingat tak? Jadi ini semua sebenarnya akan menyebabkan, dengar, nombor 1, kanser.
cukup lah. Kalau saya berhenti dekat ni pun cukup. Sebab saya, pasal apa saya teruja sangat, sama ada you minat tak minat tentang topik ni, saya amat minat. Sebab apa? Bagi mereka yang pernah kena kanser dan dia tak mau lagi kena kanser, dan anda yang tak mau kena kanser, salah satu daripada bahan yang you kena sekejap lagi ikut saya punya cerita ni ialah cuba kita hindarkan. Kita nak buat 100% di dunia ni tak boleh. Sebab apa? Industri satu dunia banyak pakai bahan-bahan PFAS ni. Sebab apa? Kalau saya cerita pada anda, dia ada dalam air pun. Sebab apa? Dalam PFAS ni ada dinamakan karbon dengan fluorine. Pernah dengar? Fluoride, klorin, semua ni. Fluorine ni bila dia combine dengan karbon, dia orang kata apa, berganding bau je, siapa pun tak boleh kacau. Jadi bahan-bahan kimia lain, compound atau mixture campuran lain, semua boleh relai, boleh luput, walaupun tak sehari dua, mungkin berbulan-bulan boleh luput. Ini sampai 70 tahun pun belum tentu, kata orang, kan? Sebab ni baru dijumpa lebih kurang 70 tahun dahulu, masih lagi hidup bahan-bahan yang masuk dalam air. So dalam air boleh jumpa benda ni. Lepas tu dalam makanan-makanan kita ada sebahagian, nanti saya cerita. Karpet kita yang kadang-kadang kita tuang, kan, kalau masalah tu dia orang kata kalau jatuh wine dia tu tak lekat kat karpet lah, ni. Tapi kita kalau jatuh susu ke jatuh air kat atas karpet kita, kan kita risau. No, kalau dia sapu ataupun dia campur dengan PFAS ni, no problem. Waterproof. Pernah tengok baju seluar kita. Jadi sekarang ni yang saya nampak banyak dijual di pasaran, bukanlah saya selalu bila bercakap ni mungkin ada orang lain yang terkena. Bukan kita nak menjatuhkan perniagaan sesiapa, tapi kalau dia tak baca elok, tak study elok, bila dia jual, katakan baju ni kan, baju ni ada bahan-bahan PFAS dalam tu dan kita pakai, kita pun kena bahan-bahan tu. Okey, macam mana kita nak tahu? Contoh, kalau bakar dia tak hangus. Kalau kita masuk dalam air tak lekat. Confirm lah kan. Pernah tengok kan yang seluar bergetah-getah semua tu. So minta maaf lah bagi mereka yang masih lagi memakai ataupun menjual bahan-bahan macam tu, tolong pastikan stop. Because why? Kita menggalakkan penggunaan PFAS. Kitchen yang non-stick saya dah cerita banyak, tak payah kita sambung lagi. Tapi takut-takut you masih lagi terkena cerita. Sebab dia orang pun pandai, company-company ni, sejak dia orang kena saman 870 million. Berarti bila kena saman, berarti dah memang mengaku salah. Yang kita ni orang dah mengaku salah pun kita masih lagi nak support. Pasal apa? Dia orang pandai, dia tukar chemical tu, dia kata oh yang ni dah kurang sikit, tak ada lagi dah bahan-bahan yang akan menyebabkan PFAS punya problem tu. Okey, saya baru bagi tahu satu, kanser kan tadi. Apa jadi kalau kita kena bahan ni banyak kali atau makan ataupun kita minum, dia boleh menyebabkan hormon kita pun terganggu. Dia boleh menyebabkan respon kepada vaksin pun jadi berkurangan. Ni yang kita duk kena sampai 3-4 kali ni, dia bubur lah beberapa kali pun, kalau you banyak PFAS dalam badan you, racun-racun ni, dia akan kurang efektif. Dan orang-orang yang membesar, ketumbesarannya baby dah terbantut. Ada masalah jantung, ada masalah mengurangkan panjang umur pun. Maksudnya dia mengurangkan hayat kita lah. Baik, satu lagi, telah dibuat kajian di satu tempat yang tercemar sangat ni, United States punya study ni. Dia kata kolesterol pun boleh meningkat. Orang yang kena bahan-bahan ni, terutama sekali daripada minuman, air, inilah penapisan yang tak kemas, masih ada lagi dia punya parts per trillion. Dia tak kata parts per million, parts per trillion. Contoh, kita cuma dibenarkan 1 parts per trillion. Faham tak? Parts per trillion ni saya pun nak tengok kalau satu drop air dalam kolam swimming pool International Olympic tu, dia orang kata kena berpuluh-puluh ribu tan air ataupun berpuluh-puluh swimming pool ni. Satu drop, itu dimaksudkan 1 parts per trillion. Jadi kalau kita kena lebih macam tu, selalu sangat lah kan. Boleh kena colitis, sakit perut, boleh kena masalah thyroid, masalah imun, masalah apa lagi, hormon saya dah cerita tadi, testis cancer, very easy. Kidney cancer, liver problem, masalah kelahiran baby yang cacat. Oh, patutlah sekarang ni ramai sehinggakan dia kata yang learning ability, nak budak-budak nak jadi bijak tak boleh. Orang yang budak-budak yang nakal, bukan nakal macam mana, yang hyperaktif, yang behavior tak boleh kontrol, semua ada kaitan dengan PFAS. Masya Allah. Dan orang lelaki perempuan yang susah dapat anak,
Jangan cuma salahkan pergi gym saja, ambil whey protein saja. Rupanya dalam makanan kita ada lagi bahan-bahan yang ada PFAS. Jadi sperm count semua tu menjadi haru biru. Pregnancy susah mendapat zuriat. Masya Allah. Okey, apa lagi yang kita nak? Blood pressure naik waktu pregnancy pun disebabkan oleh PFAS ni. Jadi banyak lagi dia punya gejala-gejala yang selalunya kita risau ialah kita tak nampak dalam shampoo kita, dalam pizza box tu, box dalam pizza punya, pizza tu insya-Allah lah okey, tetapi dia punya box tu okey, yang boleh tahan makan sampai tak tembus air dan sebagainya tu, dan panasnya boleh simpan lama semua tu, box tu saja. Kalau di overseas orang ambil microwave punya popcorn, tahu tak, dalam plastik tu boleh letak dalam microwave, bagi meletup-letup kan kau ambil kau makan. Plastik tu dengan makanan tu lingkup kita. Contoh, lagi ada varnish, tahu kalau kita buat shellac dan sebagainya, cat-cat, dental floss, bahan tu yang kita pakai tu. Okey, ada lagi lah, banyak lagi. Tetapi kalau you tengok sampai ke makeup, sampai ke leather ni, furniture, tahu IKEA dah sekarang dah tak bawa masuk lagi dah. Pengeluar-pengeluar yang masih pakai PFAS ni, tahu IKEA kan, furniture punya giant tu. Jadi banyak furniture yang disapu dengan PFAS punya material ni tak dipakai lagi dah. Okey, apa lagi yang saya ingin bagi tahu, iaitulah kajian dah dibuat di India, di Filipina dan di Indonesia. Breast milk, susu ibu, kebanyakan daripada negara-negara ni, yang 3 tempat yang dibuat kajian besar-besaran ni, sampai beribu-ribu dia buat, dia dapati ada PFAS dalam susu ibu pun. Berarti kalau susu ibu ada, baby dapat tak? Confirm dapat. Jadi macam mana kita nak buat ni? Soalannya macam mana kita nak buat ni? Saya fikir juga tadi sebelum saya buat lecture ni, aku nanti orang tanya macam mana aku nak jawab. Rupanya kita tak boleh 100% remove, kecuali kalau negara-negara seperti Germany, Denmark, Norway, Scandinavian countries semua dah by dia janji buat agreement 20-30. Berarti masih ada sekarang ni 20-30 dia akan ban semua. Maksudnya tak diterima langsung bahan apa pun yang pakai PFAS, kecuali kalau medical equipment, tube-tube yang wajib, yang tanpa PFAS ni kita tak boleh buat apa-apa, yang tu dibenarkan. Lain pada tu, negara kita saya tak tahu bila kita nak mula proses untuk tengok bahan-bahan ni. Saya tak tahu siapa yang tengok dalam air kita dan sebagainya. Sebab tu dalam saya buatkan RX water tu pun untuk tujuan untuk pakai carbon. Salah satu daripada caranya ialah ada carbon filter dan filter-filter yang lebih berkuasa lah untuk mengawal. Kalaupun tak 100% mengurangkan PFAS ni, kan kita kena ada minimum carbon, yang tu boleh membantu banyak, kata kajian ni. Nombor 2, kalau saya tu pakai tanah liat, pakai kristal, pakai batu-batu untuk meningkatkan balik tenaga. Habis air kita sebenarnya dah dikacau, selain daripada masalah klorin dan sebagainya, itu satu cerita. Jadi PFAS ni lebih kuat. Jadi jawapan pada masa depan ialah untuk kita melihat balik dalam kita punya pembelian tu, yang paling selalu ialah yang dipanggil package food, makanan-makanan yang dah dipack. Sebab packing punya material tu ada PFAS. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau ada packing aja, berhati-hati. Kalau lagi lama boleh bertahan, packing dengan dia punya aluminium dalam tu, dengan plastik dia kat luar tu, dalam tu kemungkinan kalau dia boleh lawan api, dia boleh lawan air, dia boleh lawan ni lah, lembab-lembab semua ni. Kalau you tengok dia masih cantik je plastik tu, sampai tempat buruk macam mana pun dia bertahan, kemungkinan besar dah ada PFAS. Dahsyat PFAS ni very very useful tau. Sebab tu laku berapa bilion dia punya perniagaan dia. Tetapi you kena tengok dalam water label tu ada tak dia pakai packing dengan bahan-bahan yang sekarang dia kena tulis dah. Bahan makeup, pastikan yang tak kilas sana kilas sini tu berhati-hati. Apa saja bahan yang kilas air, you kena hati-hati. Okay? Saya hampir nak beli baru ni tudung kereta. Tahu tudung kereta plastik tu? Bila belajar tentang ni, Allah, takut pula saya nak beli yang kilas-kilas hujan lebat semua ni. So inilah kadang-kadang kalau berilmu ni jadi macam
buat tu tak kena, buat ni tak kena pula. Tapi sekurang-kurangnya you belajar sesuatu. Kan Tuhan tu meningkatkan darjat kita, yang kita doakan, ya Allah tingkatkanlah darjat aku, sempurnakanlah hidup aku. Betul tak? Banyak sangat kita ni tak perfect. Sekurang-kurangnya ilmu tu kita tingkat sikit demi sikit. Malam ni PFAS siapa belum belajar, cun, you dah pandai sikit daripada semalam. So masa you nak goreng ataupun nak ni lah, buat omelette ke apa tu, tengok you punya teflon tu ada lagi tak, kod-kod masih pakai sistem teflon tu, ya. Pakai yang stainless steel, pakai jenis-jenis yang steel ataupun aluminium pun tak bagus sangat. Saya kata apa tu, ceramik, ya, pakai yang glass. Ada sekarang masak-masak yang bahan apa tu, dia punya utensil yang lebih selamat, saya kata gitu. Baik, last kali ialah bagi mereka yang nak pakai carbon filter tu, cuba tengok RX Water boleh bantu tak. Ni saya dah buat lama dah dekat. Saya dah tahu sejak saya kena kanser dulu, saya lebih kepada bahan toksik yang lebih ketara. PFAS ni tak apa, very silent, very rahsia-rahsia, orang tak tahu, terlindung banyak. Di malam ni kita keluarkan, lagi patutlah kita kenalkan balik. Apa tu, contohnya seperti RX Water, kalau you pakai RO pun boleh juga, cuma you kena masukkan balik mineral-mineral yang tertentu, sebab dalam RO tu dah habis mineral dia pun tak bagus juga kan, contoh. Okey, yang lain tu sila cek dulu. Bagi saya, asalkan you jauhkan diri daripada bahan-bahan yang lawan air, lawan api, lawan apa satu lagi, lawan kelembapan. Dua-dua ni insya-Allah lah kita, kalaupun tak 100%, sekurang-kurangnya, sebab 98% satu dunia ni telah didapati masa dibuat kajian. Siapa saja yang masuk dalam kajian tu, 98% daripada mereka, maksudnya kita pun mewakili lah, atau mereka mewakili kita, ada PFAS. 98%. Kadang-kadang macam tak mau belajar pula lagi. Tak baiklah kata macam tu kan. Macam saya kata, kalau orang tak tahu kan lebih senang. Tapi inilah dia. Tuhan tu memberi orang yang berilmu tu tak sama dengan orang yang tak berilmu. Jadi tak salah kita belajar meningkatkan. Saya masih belajar, anda pun mestinya suka belajar lagi, ya, insya-Allah. Demi untuk kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk memakai otak, untuk kita berusaha sambil kita berdoa. Maka jadikanlah hidup anda tu, dunia ini bahagia, akhirat kita ke syurga, sebab kita pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga baik-baik, anak cucu pun boleh kena, ya. Okey, baik, jumpa lagi. Bye.